Saya jemput Yang Berhormat Stampin. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan atas usul menjunjung kasih atas Tita Diraja Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Datuk Yang di-Pertua, kita sering dengar ahli-ahli parlimen daripada Sarawak dan Sabah yang berucap dalam Dewan ini berkata bahawa tahap pembangunan infrastruktur di Sabah dan Sarawak itu mundur kalau berbanding dengan Peninsula Malaysia. Tetapi hari ini saya ingin bangkitkan satu isu lagi, satu ketidakadilan yang tidak disebut, satu ketidakadilan terhadap Sabah dan Sarawak yang tidak disebut oleh kawan-kawan saya dari Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, dua hari lalu saya terima satu jawapan daripada Perdana Menteri untuk menjawab soalan yang saya kemukakan. Yang soalan saya adalah tanya Perdana Menteri jumlah pegawai yang jumlah pegawai dalam perkhidmatan awam yang memegang jawatan grade 54 dan ke atas, dan apa angka terperinci dari segi negeri asal pegawai-pegawai tersebut. Dan jawapan yang saya terima itu amat mengejutkan kerana apa yang disebutkan di sini adalah kalau tidak masuk polis dan tentera adalah seramai 25,947 orang dalam perkhidmatan awam yang memegang jawatan grade 54 dan ke atas. Daripada itu 25,000 lebih orang yang memegang jawatan 54 dan ke atas, hanya 1,040 orang yang dari negeri asalnya dari Sarawak. Dan ini merupakan 4% daripada mereka yang memegang jawatan 54 ke atas. Itu datang daripada Sarawak. Dan untuk Sabah, hanya 747 orang ya, merupakan 2,88% yang datang daripada Sabah. Kalau kita mengikut sensus 2020 yang dijalankan oleh DOSEM, penduduk negara kita ada lebih kurang 32,3 juta. Dan populasi Sarawak adalah 2,9 juta. Iaitu lebih kurang 9% daripada jumlah penduduk negara kita, Sarawak. Sabah 3,88 juta, iaitu merupakan lebih kurang 11% daripada jumlah populasi negara kita. Apakah terjadinya adalah daripada 9% orang itu daripada Sarawak itu hanya 4% dalam memegang yang memegang jawatan jawatan grade 45 ke atas, 54 ke atas, hanya merupakan 4% saja. Ada dan yang itu ratio ini lebih teruk lagi untuk orang Sabah kerana Sabahnya ratio peratusan populasinya dalam untuk ratio populasi dia ada lebih kurang 11%. Tetapi di antara mereka yang memegang jawatan grade 54 ke atas hanya constitute 2.88% saja. So itu merupakan satu ratio yang amat tidak seimbang. Dan apakah sebab yang ini berlaku?
Adakah orang Sarawak dan orang Sabah itu tak layak atau inferior berbanding dengan orang Malaysia Semenanjung? Ataupun ada satu systemic discrimination yang diamalkan oleh Putrajaya atau diamalkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam supaya orang Sarawak, orang Sabah dianaktirikan, supaya dalam pelantikan, penjawatan, promosi untuk kaki tangan yang datang daripada Sabah dan Sarawak itu diketepikan. Sama ada itu merupakan adakah satu systemic discrimination yang wujud dalam kerajaan itu. So saya minta itu Perdana Menteri semasa winding up berikan satu jawapan kepada kita apa sebabnya ada keadaan ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang begitu teruk yang berlaku dan terjadi di perkhidmatan awam. Dan untuk kawan-kawan saya daripada GPS, dah 59 tahun. 59 tahun mereka mentadbir di Sarawak dan kalau kita lihat di persekutuan nak tolak 22 bulan yang Pakatan Harapan jadi kerajaan. Kenapa ketidakseimbangan ini dan ketidakadilan ini tidak disebut langsung oleh kawan-kawan saya daripada GPS? Dan kebelakangan ini kita tengok dari GPS itu apa yang dibuat, tukar nama itu ketua menteri kepada premier. Itu bukan masalah rakyat. Itu gelaran ketua menteri ada gelaran premier itu hanya untuk satisfy personal ego saja. Yang betul-betul itu masalah rakyat itu adalah ketidakseimbangan dari representation daripada Sarawak dalam penjawatan. Dalam jawatan yang grade 54 ke atas, underrepresented. Dan ini bukan sahaja merupakan satu lack of career opportunity untuk Sarawakians. Kerana mereka yang memegang jawatan grade 54 ke atas itu merupakan mereka, those are high ranking officers, they are policy makers, they are policy implementers in the government service, in all the government departments. Mereka yang mempengaruhi polisi dan implementasi polisi itu. Kalau Sarawak dan Sabah itu underrepresented dalam golongan penjawat itu, memang lambat laun tahun demi tahun adalah hakisan terhadap kepada hak-hak istimewa Sabah dan Sarawak, dan itulah apa yang berlaku telah laku di negara kita. Dan oleh itu saya ingin minta satu pendirian disebutkan oleh Perdana Menteri mengenai sama ada kerajaan ada apa-apa cadangan atau plan untuk membetulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, iaitu representasi Sabah dan Sarawak dalam penjawat grade 54 ke atas itu adalah terlalu kurang. Sama ada kerajaan ada plan, ada cadangan untuk membetulkan kesalahan ini. Dan keduanya, kalau ada, apakah plan itu, apakah timeline itu, bila masa dia akan dilaksanakan, dan apakah target for Sabah and Sarawakians to hold percentage of Sabah and Sarawakian holding 54 and above, grade 54 and above. Itulah isu pertama. Isu kedua yang saya ingin bangkitkan hari ini adalah
berkenaan SOP yang diamalkan oleh PDRM untuk kes-kes yang disyaiki siasatan siasatan berkenaan jenayah komersial. Nampaknya PDRM sekarang itu mengamalkan satu sikap punish on suspicion. Punish on suspicion. Yang bukan saja selesai siasatan bawa dakwaan kepada mahkamah, tetapi mereka punish on suspicion. Apa yang saya kata, kenapa yang saya sebut itu? Adalah kerana dalam kita sekarang menemui ada banyak kes internet scam yang di mana bank account sesetengah orang diguna pakai oleh sesetengah pihak untuk menjalankan scam internet itu. Dan semasa itu PDRM terima aduan, apa yang mereka buat? Okey, mereka buat siasatan. Tapi siasatan buat investigation paper dibuka dan mereka senarai hitam orang itu, suspek itu. Dan senarai hitam itu pun dipanjangkan kepada Bank Negara Malaysia. Dan apa yang Bank Negara Malaysia buat itu ada senarai hitam lagi. Itu pemegang akaun bank account itu. Dan ini berlaku menjadi satu SOP PDRM dan itu siasatan boleh ambil bertahun-tahun. Tetapi apa yang berlaku itu sekiranya seseorang itu disenarai hitam oleh Bank Negara Malaysia, semua bank akan tutup bank account-nya. Dan bank account yang dia ada akan ditutup. Dia tak akan dibenar oleh mana-mana bank untuk buka account. Bayangkan, Dato' Yang Di-Pertua, kita tinggal di bandar. Bagaimana kita nak hidup tanpa bank account? Nak cari kerja pun employer mau bank account untuk bayar. Nak pinjam beli barang pun nak bank account. Nak jadi Grab driver pun nak bank account. Apa-apa semua sekarang internet banking. Tetapi orang itu hanya disiasat, disyaiki. Belum dibicara dalam mahkamah lagi. Tetapi sudah semua akan ditutup. Dia dilarang untuk buka bank account. Dan itulah apa yang saya sebut. He was punished before, punished on suspicion. Dan apa yang berlaku? Lebih teruk lagi. Itu siasatan PDRM buat bertahun-tahun. Dalam satu kes atau dua kes, tiada kes bertahun-tahun. Tidak buat apa-apa conclusion, tidak buat apa-apa keputusan nak dakwa orang itu ke mahkamah, tetapi sit on the investigation paper. Sit on the investigation paper semasa itu, padahal orang yang disyaiki itu menghadapi kesusahan yang tak ada akaun. Masih dah habis. Saya akan sebut dua kes yang saya ingin pihak menteri untuk mengambil perhatian. Kes pertamanya adalah Felix Chan Yiu Heng. FELIXCHANYIEHENG. IC nombornya 0102-13-0279. Seorang budak. Dia tidak tahu akaunnya diguna pakai orang, kononnya untuk berniaga. Tetapi orang itu pakai dia untuk tipu orang lain. Oleh itu, akaunnya dibeku. Akaun semua ditutup. Dia nak pinjam PTM pun tidak dapat. Nak cari kerja pun tidak dapat. Kerana employer dia tanya, you ada bank account? Tak ada bank account, saya tak mau bayar. Saya tak mau employ you. So adakah beliau itu seorang budak oleh kerana dia ignorant. Dia tak tahu, kena ditipu, dia dimangsa lagi oleh sistem itu. Di mana sekarang dia langsung tak ada bank account. Dan apa yang ini kes berlaku 2019. Sampai sekarang 2 tahun sudah. Tetapi
tak ada apa-apa tindakan lanjutan yang diambil oleh PDRM semasa dia disengsarakan. Another case, satu case, Yi Ming Chao, YIIMINGCHUO, IC nombor 800519 135063. Itu juga seorang remaja pun ditipu melalui Facebook supaya dan sekarang dia pun akaunnya semuanya ditutup. Dia nak pandu e-hailing, nak pandu untuk Grab cari makan pun tak dapat. So saya haraplah pihak Menteri Dalam Negeri ambillah perhatian terhadap itu dan janganlah sia-sia mengenarai hitam sesiapa yang disaiki dan juga bank negara Malaysia jangan sia-sia senarai hitam sesiapa itu kerana kesusahan, kesengsaraan yang akan dihadapi akibat daripada senarai hitam itu amatlah besar dan kita tak mau hukum orang sepanjang umur. Itulah hukuman sepanjang umur tanpa bicara. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Cameron Highland.